Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua murid tahun 6. Hari ini kita sambung semula Tamu Malik, kita punya pelajaran minggu lepas. Kita masih lagi berada dalam tajuk bahan buangan. Hari ini kita nak fokus pada latihan daripada buku teks muka surat 160 dan juga 161. Okey, kalau buku teks tak ada pada kamu ataupun kamu tertinggal ke apa, kamu boleh rujuk paparan yang cikgu bagi kat sini. Okey, dah sedia semua murid? Dah sedia ke belum? Dah, cikgu. Okay, alright. Okay. Bagus. Okay, bagus. Okay, kamu tengok dulu, nanti kita bincang. Lepas ni kamu buat latihan ni dalam buku sains. Okay, kita tengok soalan 1. Masih, okay, boleh rujuk buku teks muka surat 160 hingga 161 seperti yang saya maklumkan tadi. Okay, kita tengok dulu soalan pertama. Okey, jawab soalan berikut dalam buku latihan sains. Okey, nombor 1, isikan jadual berikut mengikut jenis bahan buangan yang sesuai. Okey, kita dah belajar jenis bahan buangan pada awal topik bahan buangan. Ingat lagi tak? Ingat lagi tidak? No respon Ingat. Ingat lagi. Okey. Okey, sekarang bahan buangan. Yang pertama kita tengok racun rumpai. Kita ada kotak susu, kerusi plastik, najis kambing, kulit pisang, besi buruk dan cermin retak. Okey, yang atas ni adalah soalan daripada buku teks. Yang di bawah ini saya dah buat sekali lagi jadual tu saya dah buat yang lain. Saya dah keluarkan yang pensel-pensel banyak-banyak tu. Okey, nanti kamu buat jadual ni juga Okey, kita bincang dulu bahan buangan dengan jenis bahan buangan. Okey, kita lihat yang pertama. Racun rumpai. Racun rumpai jenis bahan buangan apa? Sisa toksik. Bagus, sisa toksik. Kotak susu. Kotak susu daripada apa kotak susu? Kotak dia buat daripada apa? Kertas. So bahan buangan adalah kertas. Kerusi plastik. Plastik. Plastik, bagus. Najis kambing. Sisa toksik. Sisa toksik. Sisa toksik ke? Najis kambing. Bahan kumuh dan tinja. Nampak? Kulit pisang. Sisa makanan. Bagus. Sisa makanan. Besi buruk. Logam. Bagus. Cermin retak. Kaca. Bagus. Okey, dapat ya? Boleh? Ini soalan pertama. Nanti kamu buat jadual macam yang kat bawah ni. Boleh? Boleh, cikgu. Alright. Okey, sekarang kita pergi ke soalan yang kedua. Okey, soalan kedua ini, Amir ingin membuang sampah. Yang berikut adalah bahan-bahan buangan yang akan dibuang oleh Amir. Kelaskan, dia minta kamu kelaskan bahan buangan tersebut kepada bahan terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Okey, dia ada bahan A, dia labelkan sebagai A, B, C, D, E, F, G, H dan I. Okey, yang ini adalah jadual pengelasan dekat bawah. Nanti kamu buat jadual pengelasan ini. Gambar ini tak payah lukis. Kamu salin soalan 2. Lepas tu terus buat jadual pengelasan. Okey, faham ya? Okey, jadual pengelasan ini diminta dikelaskan kepada bahan buangan terbiodegradasi dengan bahan buangan tidak terbiodegradasi. Okey, kamu tak payah letak nama dia. Kamu cuba ikut labelnya saja. Okey, sekarang A. A ni. A ni kita tahu bateri kereta. Terbiodegradasi ataupun tidak? Bateri kereta. Terbiodegradasi ataupun tidak? Tidak. Tidak. So dia A kan? Kita letak kat sini A. Dapat? Boleh? Okay, sekarang B. B ni adalah gambar apa B tu?
Sisa makanan. Bagus. Sisa makanan terbiodegradasi ataupun tidak? Terbiodegradasi. Terbiodegradasi. Kita letak sini B. Okey. Sekarang C. Baju. T-shirt dibuat daripada apa t-shirt ni? Daripada kain kapas. Okey. Terbiodegradasi ataupun tidak terbiodegradasi? Tidak terbiodegradasi. Tidak terbiodegradasi. Okey. Betul ke tidak? Kita tengok kita letak baju t-shirt dia berbuat daripada kain kapas. Kain kapas daripada tumbuhan. Okey. Dia boleh direput ataupun tidak boleh direput? Dia sebenarnya boleh direputkan. Boleh reput. Boleh reput. Okey. Sekarang D. Majalah. Majalah daripada kertas. Kertas. Yes. Terbiodegradasi atau tidak? Terbiodegradasi. Yes. D. E. Kerusi kayu. Kayu terbiodegradasi atau tidak? Tidak. Ya Tidak. atau tidak? Kayu. Boleh direput atau tidak? Tidak. Terbiodegradasi. Terbiodegradasi. F. Tin susu. Tin susu daripada logam kan? Terbiodegradasi atau tidak? Tidak terbiodegradasi. Bagus. F. G. Pinggan plastik. Terbio atau tidak? Tidak. Tidak Terbiodegradasi. Tidak terbio. So G kat sini. H. Foto. Terbiodegradasi. Terbiodegradasi. H kat sini. Dan I adalah payung. Terbio atau tidak? Tidak terbiodegradasi. Tidak terbiodegradasi I. Okey. Boleh faham? Nanti dalam buku tulis salin soalan 2 ni, salin semua sampai habis. Tetapi gambar ini tak perlu salin. Tak perlu tulis, tak perlu lukis pun tak payah. Cuma daripada soalan terus buat jadual pengelasan. Faham ya? Boleh? Faham. Okay, sekarang kita pergi ke soalan nombor 3. Soalan nombor 3, dia minta kamu susun langkah-langkah menguruskan bahan buangan domestik oleh pihak berkuasa tempatan mengikut urutan yang betul. Dia bagi P, Q, R dan S. Okey, ini kita dah belajar minggu lepas. Okey, kamu dikendaki salin semua Salin semua ni soalan 3, kemudian pilihan ni pun kena salin. Bawah ni baru kamu tulis jawapan kamu. Okey, susunan yang pertama. Apakah langkah yang pertama? Kita baca dulu P P, bahan buangan yang tidak boleh diketar semula dibakar di dalam incinerator dan dilupuskan. Q, bahan buangan diasingkan mengikut jenis di pusat pengumpulan sampah. R, bahan buangan yang boleh dikitar semula dipadatkan dan dihantar ke kilang pemprosesan untuk dijadikan bahan yang baharu. S, bahan buangan dikutip dan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Yang mana yang pertama? Langkah pertama. S. S. Okey, S. Lepas tu, S yang pertama. Lepas S? Q. Yes, Q yang kedua. Tulis sini Q. Lepas Q? R. Yes, R. R yang ketiga. R dan keempat adalah P. P. Boleh? Faham? Senang? Faham. Okey. Sekarang kita pergi ke soalan nombor 4. Soalan nombor 4 ni, kamu salin soalan dia tetapi gambar ni tak payahlah Gambar ni saya terletaklah pula. Gambar ni tak ada kaitan pun. Okey? Okey, kita tengok soalan 4. Apakah kesan pembuangan bahan buangan tidak terbayar? Dia kata kesan Kesan bahan buangan tidak terbiodegradasi secara tidak berhemah. Yang pertama, pencemaran. Kedua, penyakit kulit.
ketiga pembaziran tenaga dan yang keempat banjir kilat. Apakah kesan? Apakah kesannya? Jawapannya apa? Kalau bahan buangan terbayu degradasi tidak diselenggara dengan betul, apa kesannya? Adakah boleh menyebabkan pencemaran? Yes. Ya, betul. Ya. Adakah boleh menyebabkan penyakit kulit? Tak. Tidak. Adakah menyebabkan pembaziran tenaga? Tak. Tidak. Tidak. Adakah boleh menyebabkan banjir kilat? Ya. Ya, so jawapannya 1 dan 4. Bila 1 dan 4 adalah jawapannya adalah D. Boleh? Yang ini salin juga. Salin, semua salin. Gambar ni tak perlu, tak ada kaitan. Boleh faham? Okey, sekarang kita ke soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 yang penyataan soalan dulu kita baca Okey, Ana dan rakan-rakannya menjalankan penyiasatan terhadap 2 bahan buangan yang ditanam di dalam bekas berisi tanah selama 4 minggu. Dia ada tanam apa? Ikan, dan yang kedua dia tanam botol plastik. Dia tanamnya selama 4 minggu. Soalan A, selepas 4 minggu, apakah yang dapat diperhatikan kepada bahan buangan? Yang pertama ikan, yang kedua botol plastik. Apakah pemerhatian kamu selepas 4 minggu terhadap ikan? Kita nak pemerhatian, jangan bagi inference lagi Pemerhatian selepas 4 minggu. Dia tengok balik dalam tanah tu, apakah pemerhatian dia terhadap kotak yang berisi ikan tu? Ada lagi ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Nak tulis macam mana? Kamu tulis kat tepi ni ikan, tiada lagi dalam bekas berisi tanah. Okey, tiada lagi bekas yang berisi tanah. Ikan tu dah tak ada. Okey, botol plastik. Apakah pemerhatian kamu terhadap botol plastik? Botol plastik masih ada dalam bekas berisi tanah. Bagus. Botol plastik masih ada dalam bekas berisi tanah. Okey, dapat ya? Okey, itu. Okey, Ifah, apa Ifah? Ifah angkat tangan. Nak tanya ke Ifah? Oh, Ifah. Tertekan. Okey, tak apa. Okey, sekarang kita pergi ke soalan B. Okey, berikan satu inference berdasarkan pemerhatian kamu terhadap DA. Apakah inference kamu terhadap pemerhatian dekat atas? Yang ikan dah tak ada dah. Tetapi botol plastik ada lagi. Apa inference-nya? Boleh sesiapa bagi jawapan? Ya, cuba. Pemerhatiannya kita nampak, kita tengok ikan dah tak ada dalam bekas tu. Tetapi dekat dalam bekas botol plastik, bekas yang berisi tanah yang ada botol plastik tu masih ada lagi. Apa inference kamu? Ikan telah apa? Ikan telah direpotkan oleh mikroorganisma. Bagus. Ikan telah direpotkan oleh mikroorganisma dalam tanah. Manakala botol plastik apa? Tak boleh Tidak boleh. Ya, bagus. Tidak boleh direpotkan oleh siapa? Oleh mikroorganisma dalam tanah. Dapat ya? Boleh? Boleh ke tidak boleh ni? Boleh ke tak boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okey, saya rasa saya kena tukar ink. Okey. Sekarang nanti kamu salin soalan 5, tetapi gambar tu kamu tak payahlah lukis.
Tapi sesiapa dekat rumah tu ada printer, kamu tak nak salin, kamu nak print, boleh. Tapi yang tak ada printer tu kamu salin, tetapi gambar yang ikan, gambar botol ni kamu tak payah lukis. Biarkan kamu salin soalan dan tulis jawapan. Faham ya? Okey, sekarang kita pergi ke soalan C. Dia ada soalan C lagi Okey, apakah tujuan eksperimen ini? Apa tujuan eksperimen ni? Untuk apa? Menyiasat hubungan di antara siapa? Apa yang berbeza tadi tu? Di antara jenis apa? Jenis bahan. Jenis bahan buangan dan keadaan bahan buangan selepas berapa minggu? Selepas 4 minggu. Bagus. Saya ulang balik. Untuk menyiasat hubungan di antara jenis bahan buangan dan keadaan bahan buangan selepas 4 minggu. Itu tujuan dia. Okey, apakah kesimpulan kamu? Apa kesimpulan yang boleh kamu buat daripada penyiasatan ini? Kita ambil baliklah kita punya fakta dia tentang terbiodegradasi dengan tidak terbiodegradasi. Bahan buangan, bagi jawapan, bahan buangan terbio boleh apa? Boleh direpotkan oleh mikroorganisma. Yes. Boleh direpotkan oleh mikroorganisma. Okey. Manakala bahan buangan tidak terbiodegradasikan, tidak boleh direpotkan oleh mikroorganisma. Itu adalah jawapan bagi kesimpulan. Saya ulang. Saya nak siapa baca Afnan, baca Afnan. Kesimpulan. Bahan buangan terbiodegradasikan boleh direpotkan oleh mikroorganisma. Manakala bahan buangan tidak terbiodegradasikan tidak boleh direpotkan oleh mikroorganisma. Okey, terima kasih Afnan. Okey, itu adalah jawapan bagi kesimpulan. Okey, sekarang kita tengok pada soalan yang ke-6. Soalan yang terakhir subtopik yang terakhir. Darjah di bawah menunjukkan hasil penyiasatan jumlah penggunaan beg plastik di bandar A. Okey, kamu tengok carta palang ni. Ini adalah carta palang dia. Dia ada bulan, kat sini dia ada jumlah penggunaan beg plastik. Soalan A. Nyatakan maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini. Bila dikata maklumat, dia merujuk kepada siapa? Boleh sesiapa bagi jawapan? Bila dia kata maklumat, dia merujuk pada siapa? Pemboleh ubah kan? Betul tak? Bila dia kata maklumat yang dikumpulkan maksudnya dia merujuk kepada pemboleh ubah. Okey, kat sini apakah pemboleh ubah yang ada pada carta palang? Kita dah lupa. Bila dia kata maklumat, sebenarnya dia merujuk kepada PM dan PB. Okey, dekat dalam carta palang ini kat sebelah kanan ni, apakah PM-nya? Hello. Lupa ke? Sorry, saya tertekan. Internet saya slow. Siapa lagi yang boleh? Apakah PM? Bulan. Bulan. Apakah PB?
Jumlah penggunaan beg plastik. Itu adalah maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini. Maka kamu tulislah kat sini satu apa? Satu adalah bulan. Yang kedua adalah jumlah penggunaan beg plastik. Okey, jawapan semua dah ada kat dalam carta palang. Kamu keluarkan saja. Okey, maklumat merujuk kepada PM dan PB. Yang ini adalah PM. Yang ini adalah PB. B, berdiri. M, malas. Dia tidur je. Okey, B, berdiri. Ini adalah PB. Ini adalah PM. Okey. Okey, soalan B. Tuliskan satu pernyataan yang menghubungkan antara dua maklumat di A. Apakah soalan ni? Soalan ni sebenarnya adalah merujuk kepada hipotesis. Ini adalah soalan hipotesis. Dia minta kamu hubungkan antara dua maklumat yang ke atas tadi. Okey, apakah jawapannya? Semakin. Bagi jawapan. Siapa boleh tolong? Aisyah? Amira? Semakin bertambah bulan, Semakin bertambah bulan. Lagi? semakin bertambah jumlah penggunaan beg plastik. Bagus. Semakin bertambah jumlah penggunaan beg plastik. Kenapa bertambah? Kamu tengok bulan Januari, April, Ogos, September. Okey, bertambah. Kemudian jumlah penggunaan beg plastik. Kamu tengok ni apa? Carta palang ni. Okey, semakin bertambah kan? Okey, palang ni semakin tinggi. Okey, bila palang semakin tinggi maka dia punya PB-nya pun bertambah. Maka jawapannya semakin bertambah bulan, semakin bertambah jumlah penggunaan beg plastik. Okey, sekarang soalan C. Nyatakan satu kesan buruk yang berlaku kepada bandar A akibat corak perubahan itu. Kamu tengok tadi pada jadual carta palang tu penggunaan beg plastik semakin setiap bulan bertambah. Apa kesan buruknya? Kalau situasi itu terus berlaku, bandar A akan jadi apa? Apa yang akan berlaku di bandar A? Kalau penggunaan beg plastiknya semakin bertambah. Apa kesan buruknya? Plastik dah banyak, maksudnya plastik makin lama makin banyak dekat bandar A tu. Apa kesannya pada penduduk bandar A tu? Berlaku pencemaran. Berlaku pencemaran. Okey, so berlaku pencemaran. Boleh juga kamu katakan berlaku banjir. Banjir. Berlaku, kenapa banjir kilat boleh berlaku? Sebab plastik yang banyak tu mungkin akan menyebabkan longkang parit tersumbat. So air tak boleh nak mengalir dengan bagus. So air akan melimpah bila hujan lebat berlaku. Maka kemungkinan bandar B akan sering mengalami banjir kilat dia akibat daripada penggunaan beg plastik yang semakin bertambah. Okey, sekarang tengok D. Nyatakan satu inference untuk menerangkan perubahan jumlah penggunaan beg plastik dari bulan Januari hingga Disember. Apa inference-nya? Mengapakah penggunaan beg plastik di bandar A tu daripada Januari hingga Disember semakin bertambah? Apakah inference-nya? Kenapa bertambah? Mungkin apa? Penduduknya apa? Penduduk di bandar A, kenapa banyak sangat plastik tu? Orang kerap guna, kenapa? Tiada? Penduduk di bandar A tiada apa? Hai, mana orangnya? Mungkin tiada kesedaran terhadap alam sekitar. Yes, alam sekitar. Penduduk di bandar A tiada kesedaran terhadap alam sekitar. Okey, itu sebabnya. Okey, itu inference-nya Okey. Sekarang kita tengok soalan yang terakhir.
Okey, kat sini kita ada satu pernyataan yang asing daripada yang tadi Okey, jumlah kes denggi di bandar A dipengaruhi, kamu tengok perkataan dipengaruhi oleh jumlah bahan buangan yang dihasilkan oleh penduduk bandar tersebut. Bina satu hipotesis, dia bina satu hipotesis berdasarkan pernyataan di atas. Kalau nak bina hipotesis, kita perlukan dua pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Sebenarnya dekat pernyataan dekat atas tu dah ada PM dan PB. Okey, cuma kamu kena perhatikan, saya bulatkan perkataan di atas dipengaruhi. Kalau kamu jumpa perkataan dipengaruhi, sebenarnya di depan ni, jumlah kes denggi di bandar A, yang di belakang ni pula, jumlah bahan buangan yang dihasilkan. Okey, yang manakah PM, yang manakah PB? Siapa? Di kat tengah-tengah dia pengaruhi. Yang PM adalah jumlah kes denggi di bandar A. Okey, dengar tak suara saya? Boleh dengar cikgu? Saya tiba-tiba lost connection. Okey. Okey, saya tiba-tiba lost connection. Saya kena masuk semula. Okey, kita sambung Oh. Okey, kita ulang balik semula. Okey, dekat sini saya dah bulatkan perkataan dipengaruhi dipengaruhi. Dia minta kamu buat hipotesis. Macam tadi kita dah buat hipotesis kan, semakin apa semua kan. Okey, kita perlukan dua pemboleh ubah. Okey, dekat sini sebenarnya dah ada pemboleh ubah tersebut, PM dan PB. Kata kuncinya dipengaruhi. Siapakah PM, siapakah PB? Yang PM jumlah kes denggi di bandar A. Ya, di depan ini adalah PM. PB-nya pula. PB-nya kat mana? Jumlah bahan buangan yang dihasilkan. Okey, itu adalah PB. Okey, kalau kamu jumpa perkataan dipengaruhi, di depannya adalah PM, di belakangnya adalah PB. Maka, macam mana? Terbalik. Sorry, terbalik. Betul ke terbalik ni sayang oi? Okey, sekejap. Terbalik. Kalau jumpa perkataan dipengaruhi, di depan ni adalah PB. Di belakang ni adalah PM. Baru betul. Faham ya? Saya ulang sekali lagi Bila jumpa perkataan dipengaruhi, di depannya adalah PB, di belakangnya adalah PM. Maksudnya PB ni dipengaruhi oleh PM dekat belakang. Okey, maka nak buat hipotesisnya, siapa boleh bagi jawapan? Semakin Bertambah. Ya, bagus. Semakin bertambah apa? Jumlah kes Yes, semakin bertambah jumlah bahan. Kita salin balik bahan buangan. Kita salin balik bahan buangan yang dihasilkan. Semakin
bertambah Yes, semakin bertambah. jumlah kes denggi di bandar A. Bagus. Jumlah kes denggi di bandar A. Dapat ya? Boleh? Okey, saya ulang sekali lagi. Kita betulkan balik tadi. Sebenarnya kalau jumpa perkataan dipengaruhi, di depannya adalah PB, di belakangnya adalah PM. Maka nak buat hipotesis ini adalah semakin bertambah jumlah bahan buangan yang dihasilkan, semakin bertambah jumlah kes denggi di bandar A. Faham ke tidak? Faham. Okey, so tugasan kamu hari ini sangat mudah. Okey, hanya berdasarkan soalan daripada buku teks, masih lagi dalam tajuk bahan buangan. Kamu salin semua tajuk soalan-soalan tersebut dalam buku sains, buku tulis sains. Kalau tak ada buku kosong, kalau tak ada kertas kosong, gambar-gambar tu tak payah lukis. Tapi siapa yang ada printer, kamu boleh print lah dan salin buat soalan tu dan jawab sekali. Dah siap tu nanti hantar pada cikgu. Okey.